Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahmatullah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana kita dapat kembali bertemu untuk kita bincangkan hadis Nabi SAW berdasarkan kepada kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman ini, peringatan-peringatan daripada Nabi SAW kepada kita. InsyaAllah pada kali ini kita akan melihat kepada hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 dituliskan, tajuk oleh pengarang kitab kita ialah Islam Kembali Asing. Hadisnya daripada Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Rawahu Muslim. Hadisnya ringkas, mana pendek je. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bada al-islamu ghariba. Islam mulai berkembang dalam keadaan asing, dalam keadaan dagang. Wa sayaudu kama bada'a ghariba. Dan Islam akan kembali menjadi asing semula. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang dalam keadaan asing. Beruntunglah orang yang asing. Mana beruntunglah orang yang bersama Islam ni walau apa pun keadaannya. Jadi hadis ni hadis riwayat Muslim. Dimuatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, itu Sahih Muslim. Baik, kita melihat kepada keterangan yang disediakan oleh pengarang kitab kita ni. Islam mula menapak di bumi Mekah dalam keadaan yang sangat asing daripada pandangan masyarakat. Memang Nabi SAW bawa Islam. Bila Nabi dilantik menjadi Rasul, orang yang pertama beriman dengan Nabi ialah isterinya Sayyidatina Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang rapat, yang akrab dengan Nabi SAW. Seumpama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Bilal Al-Habashi, hamba yang pertama Islam, kanak-kanak yang pertama beriman, Sayyidina Ali disebutkan. Kemudian melalui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Osman pula masuk Islam. Begitulah yang berlaku. Tetapi majoriti, sebahagian besar, kebanyakan masyarakat Quraisy pada waktu itu, mereka menolak apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Mereka menolak. Kerana mereka mengatakan apa yang dibawa oleh Nabi ini adalah sesuatu yang baru bagi mereka. Dan mereka merasakan ia sesuatu yang asing bagi mereka. Kerana mereka dah sesuai dengan apa yang ada, dengan kepercayaan agama yang mereka ada, dengan penyembahan berhala yang mereka lakukan. Di kalangan mereka menyebut, hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Inilah yang kami warisi, yang kami dapati daripada nenek moyang kami dulu, daripada bapa, ibu, nenek moyang kami. Jadi mana mungkin untuk kami meninggalkan begitu saja daripada kami mengikut suatu agama yang asing baru ni. Jadi Islam mula dalam keadaan begitu, dagang, asing pada pandangan masyarakat. Pengikut Islam, pendukung Islam sangat sedikit bilangan mereka jika nak dibandingkan dengan musuh-musuh yang menentang Islam. Walaupun selepas itulah tersebarnya Islam ke seluruh dunia sehingga diterima oleh 2/3 penduduk dunia. Ini kalau kita lihat dari segi kegemilangan Islam. Islam sampai ke
Andalus. Islam menguasai Andalus. Islam sampai ke China, ke India dan sehingga sampai ke tanah Melayu kita. Tersebar ke seluruh pelosok dunia. Ramai yang masuk Islam sehingga disebut 2/3 dunia ketika itu menerima Islam di bawah pemerintahan Islam, di bawah pemerintahan Khalifah Islamiyah yang silih berganti. Kemudian kita lihat selepas itu Islam kembali menjadi asing, dan kewujudannya seolah terasa ganjil daripada pandangan mata dunia. Bahkan daripada pandangan sebahagian besar umat Islam itu sendiri. Orang Islam makin jauh daripada Islam, makin jauh daripada hukum hakam Islam. Mereka tidak melaksanakan tuntutan-tuntutan yang terdapat dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka selesa dengan apa yang ada kepada mereka, walaupun apa yang mereka terima itu bukan daripada Islam, bahkan daripada penjajah. Sebagai contoh. Di kalangan orang Islam ada yang rasa ganjil, aneh, bila mereka melihat golongan Islam lain yang begitu istiqamah, yang begitu beriltizam, menunjukkan komitmen yang penuh mengamalkan tuntutan Islam yang sebenar ni. Sehingga dilihat seorang yang benar-benar nak kepada Islam, berpegang dengan sebenar-benar kepada Islam sebagai satu orang, sebagai orang yang pelik, atau kumpulan yang nak kepada Islam sebagai kumpulan yang pelik, yang sukar untuk diterima. Jadi itu yang berlaku. Kalau pengarang kita disebutkan contohnya, contoh yang dinyatakan, contohnya kalau ada suatu program kemasyarakatan, kemudian masuk waktu solat, tiba-tiba ada orang yang terlibat dengan program tersebut minta izin untuk meninggalkan majlis untuk solat, maka tindakan itu dianggap sebagai tidak sopan dan kurang wajar. Sedangkan kalau kita lihat orang yang mengabaikan sembahyang, duduk bergurau senda dalam keadaan begitu, itulah yang sepatutnya dilihat sebagai satu yang tidak wajar. Mana yang minta supaya boleh solat, meninggalkan majlis itu, itulah yang sepatutnya menjadi sesuatu yang dilihat sebagai sesuatu yang baik. Tapi terbalik keadaannya. Terbalik keadaannya. Begitu bila ada kalangan Islam yang menyatakan keperluan untuk kita kembali kepada hukum hakam Islam, dan mereka cuba untuk berusaha ke arah itu, maka mendapat kritikan, mendapat kecaman, bukan hanya daripada orang bukan Islam, bahkan daripada orang Islam sendiri, yang mengecam. Sedangkan itulah merupakan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Betapa jauhnya umat Islam daripada Islam itu sendiri. Ini yang menjadi masalah. Kalau yang bukan Islam, tak apalah. Bukan tak apa, maknanya kita faham dia bukan Islam. Tapi sikap yang sama, atau boleh lihat sebagai penentangan yang sama, yang lahir daripada orang Islam itu sendiri. Sepatutnya setiap orang Islam melaksanakan tanggungjawab tersebut. Jika sekiranya ada pihak yang nak melaksanakan tuntutan Islam, sebagai memperjuangkan hukum hakam Islam, sepatutnya setiap orang Islam menyokong ke arah tersebut. Sekiranya di sana ada kekurangan-kekurangan, maka masing-masing cuba untuk melengkapkannya, berusaha untuk memberikan sumbangan, supaya apa yang dituntut oleh Islam itu dapat dilaksanakan. Sama-sama memberi pencerahan kepada masyarakat supaya masyarakat faham apa yang menyedihkan kepada kita, sehingga ada di kalangan ahli agama sendiri. Bila ada kumpulan yang tertentu nak melaksanakan Islam, di kalangan ahli agama sendiri yang mempertikaikan apa yang nak dilaksanakan tersebut, dan seolah-olah mereka
menghalang perkara itu, menyebabkan timbulnya kekeliruan ya dalam masyarakat. Sedangkan menjadi tanggungjawab kepada umat Islam cara untuk melaksanakan ya satu-satu kewajipan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, kata Allah. Berbantulah kamu untuk perkara-perkara kebajikan dan yang mendatangkan takwa. Jangan sekali-kali kamu membantu dalam perkara yang mendatangkan dosa dan menyebabkan berlakunya permusuhan di antara kamu. Ya, mudah-mudahan kita menjadi golongan yang bersama-sama dengan Islam walau apa keadaan sekalipun. InsyaAllah kita akan menjadi golongan yang berbahagia. Nah, sebut di penghujung hadis, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang yang asing kerana mereka tetap istiqamah ya, beriltizam dengan Islam itu sendiri. Wallahu a'lam. Sekali itu untuk kali ini, mudah-mudahan kebaikan untuk kita bersama yang baik daripada Allah. Silap salah itu daripada kelemahan saya sendiri. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.